Assalamualaikum dan hai, saya Pak An dan hari ni saya akan racun korang dengan smartphone yang paling ditunggu-tunggu, terutamanya para gamer lah kan? Yes, Black Shark 3. Smartphone yang dicipta khas untuk memenuhkan nafsu gaming korang. By the way, siri Black Shark 3 ni juga adalah smartphone gaming flagship pertama yang rilis tahun 2020 ni sebelum Nubia. Next akan ada banyak lagi lah model-model lain yang akan rilis. Lupa nak inform yang Black Shark ni sebenarnya ada launch dua model, Black Shark 3 dan Black Shark 3 Pro. Versi Pro of course ada lebih dia, tapi tak apa, dalam video ni saya akan unbox versi biasa dulu. Kalau korang dah tak sabar nak kena racun dengan kehebatan Black Shark 3 ni, let's shark. Kotak dia macam biasa warna hitam, tapi yang luar biasanya ada dua. Satu, logo Black Shark kali ni dah berubah. Kalau korang memang die hard fan Black Shark, mesti korang cam perbezaan dia. Ada macam bentuk sirip ikan jerung dekat logo dia tu. Yang kedua, ada tertulis Tencent Games, yang mana kali ni Black Shark collab dengan Tencent untuk hasilkan Black Shark 3 ni guys. Memang menarik. Oh ya, kalau korang follow sosmed saya sebelum ni, mesti korang perasan last week saya ada share saya pegang Black Shark 3 dengan Black Shark 3 Pro kan. By the way, time tu Black Shark Malaysia invite saya untuk hands on sendiri model ni. Malangnya time tu saya tak sempat nak rekod dan diorang pula stok terhad. So, saya decide untuk beli sendiri Black Shark 3 ni. China ROM bukan set Malaysia, harga dia dalam 2.5k untuk 8128GB ROM. Just Black Shark cooler ni je yang Black Shark Malaysia kasih. Bonus info, kemungkinan seri Black Shark 3 ni akan rasmi dekat Malaysia next month, sama ada awal bulan atau pertengahan, yang tu wallahualam. Harga dia saya jangka untuk pasaran Malaysia starting RM2,499 untuk basic model. Buka kotak, ada kotak lagi. Dekat kotak dia pula ada gambar shark guys. Next ada casing silikon, ada manual, stiker. Nice gila stiker dia babe. Korang perasan tak kalau gaming phone biasanya dia akan dapat stiker macam ni tau. Dan ada SIM tool ejector. Next, Black Shark 3 warna hitam ataupun nama komersial dia Lightning Black. Spek highlight, ada kabel USB-A to USB-C, dan terakhir korang akan dapat pengecasan 2 pin 30W. Okey, kotak yang kedua ni aksesoris tambahan yang dilancarkan sekali bersama Black Shark 3 yang Black Shark MY kasih saya tadi tu. Nama dia Black Shark Fun Cooler Pro. Harga rasmi untuk pasaran Malaysia tak pasti lagi sebab belum rasmi lagi benda lah ni. Untuk pasaran China, dijual pada harga 172 yuan, dalam convert Malaysia adalah RM110 macam tu. Dalam kotak ada Fun Cooler Pro dan kabel USB-C je. Kalau korang nak tahu apakah kehebatan benda lah ni, make sure korang tengok video ni sampai habis. Okey, kita akan mulakan dengan spek highlight dulu. Black Shark 3 dikosongkan dengan Qualcomm Snapdragon 865, turbina liquid cooling yang cekap tenaga, ada sokongan 5G, 8GB RAM dan 128GB ROM. Bateri dia pula sebesar 4720mAh dengan sokongan pengecasan pantas 65W, yang mana diklaim mampu mengecas dari 0 ke 100% dalam masa 38 minit je guys. Memang berdesup laju dia. Tapi disebabkan dalam kotak haja tersedia adapter 30W je, so saya test adapter 30W ni, full charge saya dapat sekitar 1 jam macam tu. Dari segi paparan, skrin Black Shark 3 berukuran 6.67 inci, AMOLED display beresolusi Full HD+, dengan keterangan max yang mencapai 500 nit, memang cukup terang dipandang. Untuk meningkatkan lagi pengalaman ketika korang layan movie, Black Shark 3 dilengkapi dengan teknologi HDR10+. Bukan tu je, untuk jadikan ni phone gaming sebenar, of course dilengkapi dengan skrin 90Hz refresh rate, plus yang coolnya tu, kadar sentuhan skrin dia pula mencapai 270Hz tau. Kombinasi features ni membuatkan paparan dia tu lebih laju, lebih akurat bila kita touch, scrolling dan swipe pun lebih smooth. Rekaan skrinnya pula lebih ke arah bezel-less tanpa notch, dengan bezel yang agak minimum, 20MP kamera di bahagian atas, ada speaker grill atas dan bawah, means menyokong stereo front facing. Bagi saya lah kan, speaker jenis macam ni memang patut ada dekat semua gaming phone. Tak adalah time gaming tu asyik nak tertutup speaker kat belah bawah tu. Kualiti audio yang dihasilkan memang awesome, kuat plus menyokong audio high res untuk pengalaman lain movie dan dengan muzik yang imersif. Oh ya, lupa, dekat skrin juga terbina pengimbas cap jari plus screen protector pun dah siap apply. Ok, so bila saya pegang phone ni memang terasa berat, typical phone gaming. Tapi berat dia tu berat sedap lah, memang solid di tangan, grip pun grip. Tapi ada satu benda yang saya agak kurang selesa sikit, butang kuasa dia tu agak tinggi sikit tau kedudukan dia tu. So nak capai tu agak susah sikit. Dekat bawah ni ada butang khas untuk masuk ke shark space. Dekat belah kiri ada volume rocker plus SIM tray tanpa slot memory card tambahan. Di bahagian bawah ada port pengecasan USB-C,
Welcome back lubang kesukaan ramai, Audio Jack. Dah ada guys. FYI, hanya model Pro je yang ada butang trigger mechanical terbina di sisi. Memang padu babe, bila korang on game, automatic trigger dia tu pop up tau. Kalau sebut gaming phone, perbezaan paling ketara of course design phone tu. Mesti nak nampak macam gempak, garang, pelik, padu dan meriah dengan lampu raya. Panel belakang phone ni dari kombinasi kaca dan metal, ada 3 kamera belakang dalam bentuk 3 segi. Logo baru Black Shark yang boleh menyala, semestinya korang boleh adjust lampu RGB dia tu mengikut cita rasa korang dekat dalam aplikasi phone ni. Dekat bahagian bawah ni ada satu port pengecasan 18W yang special ni guys. Port ni jenis magnetic tau. So bila korang gaming non-stop tu, kira tak kacau lah kan korang punya kabel tu. But benda alah ni korang kena beli asing. Dekat bawah lagi tu ada tulisan 5G, Tencent Games dan Black Shark. Yang nice ni bila korang wake up phone ni, animation dia tu memang cool gila kot. Agak banyak lah Blockway since ni China ROM, but yang bestnya China ROM ni full of features. Ada dark mode, ada themes, gesture, special effect, magic press untuk shortcut apps. Animation performance master dia pun dah macam Iron Man tau kalau korang perasan. Apa yang terbaru dekat Black Shark ni, saya perasan ada setting AOD, Always On Display, macam yang ada dekat antarmuka terbaru MIUI 11 pada Xiaomi phone. Padahal lah sama. Kan sistem operasi JoyUS 11 pada Black Shark ni pun based on MIUI 11 yang ada pada Xiaomi phone. Untuk aktifkan mode gaming, just on kan je butang ni. Semua game yang korang install akan tersimpan dalam ni dan korang boleh enablekan setting apa yang korang suka. Shark Arsenal ni function dia untuk connect aksesoris tambahan korang dengan Bluetooth. Dalam case ni, saya nak connect dengan Black Shark Fan Cooler, aksesoris terbaru Black Shark ni. Kipas ni guys, bukan macam kebanyakan kipas tambahan yang korang boleh beli dekat Shopee tu. First kali dia ada lampu RGB babe. Padu kot, memang terselah lah orang gamer tu bila pakai benda lah ni. Kedua, fan cooler ni dibina dengan chip tersendiri tau. Plus ada 7 bilah kipas terbina yang mampu berputar sekitar 6200 RPM. Black Shark claim fan cooler ni mampu menggunakan haba peranti korang sehingga 14 darjah Celsius dalam masa 1 minit je. Saya dah try, memang sejuk gila baik dan macam letak phone dalam peti ais dekat part tengah dia tu. Untuk gunakan aksesori ni, korang perlu guna adapter ataupun power bank sebab fan cooler ni tak terbina bateri dalaman. Kalau korang nak adjust pula lampu RGB dan kelajuan kipas itu, korang boleh set dekat dalam Black Shark Space tadi tu. Last kali, fan cooler ni bukan setakat Black Shark je boleh pakai. Semua phone Android dan Apple pun support guys. Kan Black Shark ni collab dengan Tencent Games. So first game yang saya test of course lah PUBG. Visual grafik dia, performance dia memang tak nafikan, memang super smooth, super awesome, memang tip top guys. Semasa in game, bila korang swipe dia sisi kanan ataupun sisi kiri, akan keluar shortcut apps macam kebanyakan phone Black Shark. Tapi yang saya perasannya, Black Shark 3 ni UI dia tu dah ada improvement tau. Tapi tak apa, korang jangan risau. Saya akan cerita satu persatu pasal setting ni dekat next video PUBG non-stop nanti. Make sure korang tunggu. Dari segi prestasi, Black Shark 3 dikuasakan dengan Snapdragon 865 dengan AnTuTu score mencapai hampir 600,000. So far, saya test 3 kali skor dia, boleh kata stabil lah. Tapi still tak cecah 600,000 macam yang tersebar di arena web sebelum ni. Tapi tak apa, tu sekadar nombor je guys. Yang penting user experience korang tu sendiri. Untuk melengkapkan gaming phone ni, Black Shark 3 dilengkapi dengan sistem penyejukan generasi keempat untuk memastikan phone korang kekal sejuk. Dari segi kamera, Black Shark 3 ni dibekalkan dengan 3 kamera belakang. Kamera utama dia 64 megapiksel dengan aperture f1.8. Manakala untuk kamera kedua pula, 5 megapiksel aperture f2.2 depth sensor dan sensor terakhir adalah 13 megapiksel dengan aperture f2.2, fungsi dia untuk wide angle. Kalau untuk kamera selfie pula ada satu je 20 megapiksel dengan aperture f2.0. Part kamera ni bagi saya tak ada elemen wow sangat dekat kualiti gambar dia, tapi masih okey. Ada peningkatan berbanding model dulu tu. Walaupun pengeluar tak fokus sangat bab kamera, but diorang still bekalkan dengan latest teknologi dekat Black Shark 3 ni. Ada mode ultra wide, ada AI, HDR, mode malam dan yang paling gempak tu, Black Shark 3 ni mampu merakam gambar dengan resolusi 256 megapiksel. Teknik ni actually lebih kurang je macam pixel binning yang dipanggil Super Pixel Teknologi 256 dengan cara menggabungkan sensor 64 megapiksel kepada 4 dalam satu gambar. Kekurangannya, storage korang akan cepat habis sebab satu gambar dia makan space dekat 100 MB. Plus masa diambil sekitar 5 saat bila korang snap gambar tu. Manakala untuk rakaman video pula sehingga resolusi 4K 60fps dan mode slow-mo sehingga 192fps.
So guys, macam mana? Padu ke? Biasa ke? Cuba korang komen kalau korang nak saya test main PUBG non-stop atau apa yang korang nak saya buat dekat phone ni. Macam biasa, jangan lupa like, share, komen, subscribe kalau belum. Itu saja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Stay safe guys.